salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin pemuda bersatu yang mempersoalkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebenarnya komited dengan prinsip tabik urus yang baik. Yang mana juga beliau mempersoalkan Anwar langgar prinsip tabik urus yang baik apabila melantik anaknya sebagai penasihat. Dan di sini juga dia berkata bahawa prinsip tabik urus yang baik dengan melantik anaknya Nur Izzah sebagai penasihat kanannya dalam bidang ekonomi dan kewangan adalah dikira good governance bila kononnya kabinet yang kecil lah sangat tapi lantik segala macam jawatan bertaraf penasihat. Yang pertama saya nak beritahu dekat Ashraf ni, tidak payahlah kamu bercakap banyak. Kamu baru dalam politik dan kamu belagak konon-kononnya kamu hebat. Kamu mempersoalkan itu ini. Jauh panggang dengan api itu. Kalau nak dikira Nur Izzah dengan kamu. Nur Izzah tak payah ambil gaji pun sebagai penasihat kepada bapa dia. Kerana kita tahu Nur Izzah dah pernah menjadi ahli parlimen banyak kali dan cukup dah pencen dia untuk dia nak makan. Suami dia pun bergaji besar. Berjawatan besar. Jadi saya rasa keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan isu jawatan ini tidak penting dan saya rasa rakyat Malaysia pun faham di situ. Apalagi apabila diumumkan tidak mengambil gaji. Dan Ashraf ni pula, dia mempersoalkan jika nak ambil Nur Izzah sebagai penasihat, kenapa tak di rumah? Inilah kebodohan pimpinan-pimpinan muda apabila menyindir sesuatu perkara, tetapi tidak logik akal. Jawatan penting dalam kerajaan, jawatan penting yang melibatkan Perdana Menteri, diiktirafkan dulu walaupun tidak bergaji. Kerana dia akan melibatkan takbir urus negara. Jadi kalau saya nak menceritakan ataupun saya nak memberi hujah bahawa kenyataan yang bodoh seperti ini tak payah dikeluarkan, nanti malu. Tetapi ini hakikatnya. Jadi tidak perlu nak mempersoalkan kerana apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menubuhkan kerajaan, dia buat 70 lebih menteri. Belum lagi duta-duta khas antara menteri. Dan habis semua orang-orang PAS ni, anak isteri, saudara mara, semua diletak di dalam JLC. Semua diletak di jawatan-jawatan yang penting yang kita tidak dapat nak cerita dalam media ataupun yang kita tidak tahu ataupun tidak media nampak. Jadi tidak payah. Orang seperti ini menjadi ahli politik bukannya telus dalam parti dia. Jadi orang seperti Ashraf ni bila-bila masa saja dia lompat. Percaya atau tidak, dalam 5 tahun ke depan Parti Bersatu akan lebur dan PAS juga tak tahu hala tujunya ke mana. Kerana 5 tahun ke depan lagi pimpinan-pimpinan lama Bersatu dah tidak boleh lagi menggerakkan parti itu kerana mungkin Lamai yang dah kalah dan kita tahu akan datangnya mereka juga kekurangan dana dan akhirnya orang-orang seperti Ashraf ini akan berpaling dadah dan akhirnya pergi. Hari ini bolehlah duit masih ada daripada parti dan kita tahu sekarang ni pun banyak lagi pemimpin-pemimpin yang lalu sedang disiasat. Jadi tidak perlu dia nak cakap banyak. Orang seperti ini berharap perhatian, cuba memainkan porak-poranda ataupun propaganda supaya rakyat ataupun pengundi atas pagar mempercayai apa yang dia hujah ini. Hujah yang dicakap ini adalah pada saya tidak betul. Nur Izzah nak membantu negara tanpa membayar gaji, kita rasa bahawa ini satu yang terbaik adalah untung kita Malaysia. Kerana ada yang nak membantu Perdana Menteri. Apalagi isu ekonomi dan kewangan ini, kalau kita boleh ambil orang yang kita percaya, ataupun apalagi anaknya sendiri seperti ini, saya rasa lebih baik. Saya lihat Nurul Izzah bermacam-macam program yang dia buat sebelum ini. Tetapi orang seperti Ashraf ni yang duduk dalam parti dia, baru saya lihat dia muncul hari ini dengan keluarkan kenyataan seperti ini. Pada saya, kamu belajar dululah, jauh lagi. Baru pegang sayap. Belum lagi kamu tu sehebat mana pun. Kamu nak cerita tentang Nurul Izzah dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jauh. Perjuangan Nurul Izzah dalam politik ini, dia menjelajah ke seluruh Sabah dan Sarawak, seluruh Malaysia ni. Celut-celut mana pun Nurul Izzah masuk. Orang seperti Ashraf ni, apa yang dia cakap? Badan pun kita lihat gemuk. Kenapa dia gemuk? Kerana inilah orang yang malas. Orang yang malas, dia tidak pernah aktif bersukan, maka dia gemuk macam ni. Ceritanya tentang hal orang seperti ini. Jadi dia tidak ada komitmen yang baik orang seperti ini. Nak jadi pemimpin, muka pun kita tengok. Dengan kepala dah botak. Saya memang kritik supaya dia sedar. Saya tidak nak pemimpin-pemimpin bersatu seperti ini
anak muda seperti ini keluarkan idealisme yang singkat, yang tidak ada apa-apa pun faedahnya, cuma untuk membuat porak-poranda. Saya nak beritahu dekat Ashraf, jika nak menjadi seorang pemimpin, tunjukkan kamu idealisme yang terbaik. Jangan kamu menyerang seperti ini. Sepatutnya kamu membantu kerajaan yang ada, bukannya mencari kesalahan. Kamu keluarkan hujah-hujah yang pelik-pelik, yang tidak menguntungkan negara. Ini adalah untuk nak konon-kononnya supaya dia dicalonkan dalam PRN. Jadi dia keluar kenyataan ini untuk menarik perhatian. Tak payahlah nak jadi orang politik, bukannya semestinya nak jadi calon. Jadi kalau kamu bercita-cita seperti itu, niat awal kamu dah tak baik, kamu keluar kenyataan yang pelik-pelik, yang tidak menguntungkan negara. Nurul Izzah, kalau dia nak membantu bapak dia, itu adalah satu saluran yang pada saya, rakyat Malaysia pun setuju. Yang pertama, kerana tak ambil gaji. Yang kedua, boleh dipercayai. Yang ketiga, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil orang lain, paling tidak gaji pun 10,000 ke atas. Tetapi dengan mengambil anak sendiri, kita dah save duit. Dalam tempoh yang panjang, negara tak untung. Jadi apa bezanya? Banyak. Itulah masalahnya pemimpin bersatu ni. Yang mana dia tahu kritik, dia tidak tahu apa yang dia keluarkan itu sama ada memberi manfaat atau tidak. Ini adalah hanya dia untuk nak menarik perhatian pengundi-pengundi supaya permainan propagandanya ini tadi terjadi. Seperti mana apabila kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan oleh mereka. Jadi ideologi dan idealisme yang mereka nak cerita ini tidak sampai, tidak ada sebenarnya. Tetapi rakyat percaya. Begitu juga kita lihat fitnah-fitnah yang mereka tebarkan di TikTok sebelum-sebelum ini. Jadi saya harap orang seperti ini kita perlu siasat juga. Jangan bagi ruang kepada mereka untuk cuba menghentam kerajaan yang ada. Kerana yang rugi kita rakyat. Kita tahu. Jika kita tidak ambil kepakaran orang seperti Nurul Izzah ini, kita juga rugi. Bukan kita mempunyai ramai sangat orang yang bijak pandai. Bukan ramai orang yang bijak pandai, tetapi dah bekerja. Orang yang dah berjawatan tinggi. Dan bila kita nak ambil mereka lagi, nak bayar lagi. Jadi, sementara Nurul Izzah, tidak ada ruang untuk dia, tidak ada kerja yang lain, ataupun mungkin dia pun dah, apabila dah kalah di PRU yang lepas, bagilah dia ruang untuk membantu bapak dia. Dan dia membantu bapak dia membantu negara ini. Apabila negara ini maju, berkembang, maka yang untung kita rakyat. Walaupun seperti ini, dia cakap banyak, tetapi hasilnya tak ada. Ekonomi dia tak pandai, Ashraf ni. Apalagi bidang kewangan. Jadi bidang songlap boleh lah. Jadi kaki songlap. Geng-geng bersatu ni saya sedikit pun tak percaya. Mereka berada dalam parti bersatu itu disebabkan oleh parti bersatu itu masih ada duit. Dalam 5 tahun lagi, parti bersatu itu dah jadi parti miskin, maka mereka akan lari ke sana ke sini. Di waktu itulah sibuk nak masuk PKR lah, sibuk nak masuk UMNO lah. Mereka ni bukan orang yang nak berjuang. Kita lihat pimpinan daripada PKR, pimpinan daripada DAP, pimpinan daripada Parti Amanah. Kita berjuang daripada kosong. Kita berjuang ini betul-betul daripada akar umbi. Kita tidak naik dengan cara seperti mana Parti Bersatu. Parti Bersatu ni, mereka injak-injak kawan mereka, mereka ada duit, duduklah di atas. Jadi itu dia bezanya. Jadi rakyat luar sana jangan terpedaya dengan hujah-hujah budak baru belajar politik ni. Lebih baik kita percaya bahawa baiknya Nurul Izzah diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, apalagi itu anaknya sendiri, dan dia tahu kebolehan dan kepakarannya tanpa gaji lagi, maka jalannya adalah untuk menyelamatkan kerosakan yang telah dibuat di dalam Malaysia ini. Budak Bersatu ini, si Ashraf ni, dia tak tahu semasa pemerintahan mereka duit banyak hilang, disonglap. Lepas ini kita tengok berapa ramai pemimpin bersatu yang akan disiasat. Tapi kita tahu dalam waktu yang singkat ni, kerajaan tak mampu buat benda ni segera. Kita sabar Ashraf. Kita tunggu. Silap-silap dia ni pun ada terlibat. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.